Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 ingin membentangkan tentang projek banding tokoh. Ahli-ahli kumpulan kami merupakan Aisyah Fahana binti Fauzi iaitu ketua kumpulan, Muhammad Adik bin Adnan, Muhammad Anik Ashraf bin Ismail, Aimanul Farhan bin Zunaidi, Rubiatul Adawiyah binti Syamsul Azwan, Muhammad Daniel bin Muhammad Hashim Bun, Azwan Natasha binti Ahmad Saadi, Patricia Amirah binti Baharudin, Seri Diana binti Muhammad Sahrom dan Husna Insyirah binti Zulkifli. Pada pembentangan ini, kami telah memilih dua orang tokoh iaitu Ko Kei Kim dan Syed Hussein Al-Atas. Nama saya Azwan Natasha, ingin membentangkan pengenalan. Falsafah dan isu semasa merupakan satu cabang ilmu yang mengajar kita berfikir secara mendalam terhadap sesuatu perkara. Bagi pelaksanaan projek banding tokoh ini, kami dari kumpulan 10 telah memilih dua orang tokoh iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Ko Kei Kim yang merupakan seorang ahli sejarawan yang terkemuka di Malaysia. Seterusnya, tokoh yang kedua, kami memilih Profesor Dato' Dr. Syed Hussein Al-Atas yang merupakan ahli akademik, ahli sosiologi, ahli politik dan pengasas kepada organisasi sains sosial di Malaysia. Projek ini bertujuan bagi mengenal pasti analisis pemikiran kedua tokoh tersebut dan membuat perbandingan dari pelbagai aspek seperti cara pemikiran tokoh, ke arah manakah haluan pemikiran tokoh tersebut dan apakah kepentingan pemikiran beliau terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Selain itu, projek ini juga memberi pendedahan tentang latar belakang tokoh dan latar belakang pendidikan tokoh. Hal ini menjelaskan bahawa kajian ini turut merangkumi pelbagai aspek dan tidak tertumpu kepada satu topik sahaja. Pengumpulan segala maklumat-maklumat tersebut adalah berdasarkan kajian, analisis bahan, bacaan dan carian internet. Kajian ini juga diharap agar dapat menjadi rujukan pada masa hadapan untuk kegunaan ramai. Beliau lahir pada 28 Mac 1937 di Kampung Perak. Ayah beliau bernama Puan Sojin dan ibu beliau bernama Chu Raisi. Beliau mendirikan rumah tangganya bersama Puan Saridati dan digunakan 3 cahaya mata lelaki iaitu Eddie Nicole, Ruby Nicole dan Mary Bacon. Beliau bersekolah di Teluk Ansur iaitu sekolah Methodist Anglo-Chinese. Kemudian di peringkat menengah, beliau bersekolah di Sekolah SFT Michael Institusi Ipoh Perak. Di peringkat universiti, beliau sambung pelajaran di Universiti Malaysia Singapura dan memperolehi ijazah dalam bidang sejarah. Beliau menyambungkan pengajaran di universiti yang sama juga dan memperolehi ijazah sarjana MA Sejarah. Beliau memperolehi PhD Sejarah dari Universiti Malaya Kuala Lumpur. Disebabkan jasa dan sumbangan beliau kepada tanah air, beliau banyak memperolehi anugerah dan darjat. Pada Jun 1983, beliau memperolehi darjat JSM Johan Serta Mahkota di PMP iaitu darjat Paduka Mahkota Perak tahun 2017 dan The Merdeka Award pada tahun 2018. Beliau meninggal dunia pada 28 Mac 2019 di Pusat Perubatan Universiti Malaya akibat masalah jangkitan kuman dalam paru-paru. Beliau dikebumikan di Innova. Nama jalan di Petani Jaya telah ditukarkan kepada Jalan Profesor Ko Kei Kim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Seri Diana. Topik seterusnya adalah berkaitan dengan latar belakang tokoh iaitu Profesor Datuk Dr. Syed Hussein Al-Atas dari tahun 17 Ogos 1928 sehingga 23 Januari 2007. Syed Hussein Al-Atas merupakan seorang tokoh ilmuwan dan merupakan seorang pengasas gerakan di Pulau Pinang pada tahun 1968. Beliau dilahirkan di Bogor, Pulau Jawa, Indonesia pada 17 September 1928. Beliau dibesarkan di Sukabumi dan di Johor Bahru. Selain itu, beliau melanjutkan pelajaran selama 10 tahun di Universiti Amsterdam Belanda dan memperoleh ijazah kedoktoran dalam ilmu politik dan kemasyarakatan. Beliau memulakan karier akademik pada tahun 1958 sebagai Ketua Penyelidikan Kanan dan Ketua Bahagian Penyelidikan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Antara tahun 1963 sehingga 1967, beliau menjadi tenaga pengajar di Universiti Malaya. Beliau merupakan anak pertama daripada 3 adik-beradik. Lebih menarik lagi, latar belakang keluarganya penuh dengan pelbagai tokoh dan orang istimewa di mana keluarganya daripada keturunan cucu Rasulullah SAW iaitu Husain bin Ali Rah,
Malah salah seorang moyang Syekh Hussein Al-Attas merupakan seorang ulama Kesultanan Aceh yang bernama Syekh Naruddin Al-Radiri. Karya-karya dihasilkan oleh beliau banyak memfokuskan idea semangat berfikir yang menjadi asas penting kepada perubahan dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Akhir sekali, walaupun Syekh Hussein Al-Attas telah meninggal dunia pada Januari 2007 akibat serangan jantung, pemikirannya tetap masih sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan kepada kalangan ulama, cendekiawan dan para ilmuwan di seluruh Asia Tenggara. Assalamualaikum, saya Amani Farhan. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah justifikasi pemilihan tokoh. Pada kali ini kami telah memilih dua orang tokoh iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Koh Kai Kim dan Profesor Datuk Dr. Syed Hussein Alatas sebagai tokoh yang kami kaji. Kami memilih kedua-dua tokoh ini untuk dikaji kerana latar belakang, hasil karya dan sumbangan mereka kepada dunia falsafah di Malaysia. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Koh Kai Kim merupakan seorang ahli sejarawan yang terkemuka di Malaysia. Beliau mendapat kehormatan emeritus dari Universiti Malaya. Terdapat banyak hasil karya yang dihasilkan oleh beliau. Antaranya ialah Songket, Sendi Tenunan Warisan Tradisi, Promotion 2007, Esei Sejarah Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia 1982 dan banyak lagi hasil karya yang dihasilkan oleh beliau. Beliau juga merupakan salah seorang pengarang rukun negara yang menjadi panduan seluruh rakyat Malaysia pada masa kini. Selain itu, bagi Profesor Datuk Dr. Syed Hussein Alatas pula merupakan seorang ahli akademik, ahli sosiologi, ahli politik dan pengasas organisasi sains sosial Malaysia. Dalam arti kata lain, beliau merupakan seorang penulis buku politik di Malaysia. Beliau menulis beberapa buku mengenai rasuah, kehidupan dalam masyarakat berbagai kaum, imperialisme dan penawanan intelektual sebagai sebahagian daripada projek kolonial dan pasca kolonial. Beliau juga menuliskan tentang pengalaman beliau dalam dunia politik yang dilalui olehnya. Dengan menghayati hasil-hasil karya beliau, rakyat akan lebih menghargai sejarah dan sejarah politik Malaysia yang menjadikan negara kita pada masa kini. Kesimpulannya, oleh itu kita hendaklah menghargai semua karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh falsafah ini kerana banyak ilmu yang dapat kita perolehi daripada karya-karya mereka. Jika segala hasil karya ini dibaca dan dihayati oleh rakyat di negara kita akan melahirkan rakyat yang lebih cinta akan negara serta menghargai penat lelah orang terdahulu meraih kemerdekaan di negara kita. Sekian, terima kasih. Pemikiran Tan Sri Datuk Dr. Koh Kai Kim. Beliau seorang yang amat menjaga identiti dan warisan budaya. Keteta pentingnya menjaga identiti dan warisan budaya Malaysia. Beliau mendorong kesedaran akan sejarah negara dan peranan pentingnya dalam membentuk identiti nasional. Beliau juga merupakan seorang yang kritis terhadap revisi sejarah. Disebabkan hal itu, beliau terkenal kerana sikapnya yang lantang mengkritik revisi sejarah yang mungkin terjadi untuk memenuhi agenda politik atau ideologi. Beliau juga amat mementingkan pendidikan sejarah dan beliau juga banyak memberikan kontribusi terhadap sejarah negara. Contohnya, beliau memberikan perhatian khusus pada sejarah negara kita, iaitu Malaysia. Beliau menganggap bahawa memahami sejarah daerah atau kota adalah kunci untuk memahami sejarah nasional secara menyeluruh. Beliau juga amat mementingkan toleransi dan pemahaman antara budaya kerana beliau mendorong pemahaman yang lebih baik antara pelbagai kelompok etnik dan agama di Malaysia. Beliau juga memberikan kritik terhadap politik sejarah kerana beliau secara terbuka mengkritik politik sejarah itu dengan penggunaan sejarah untuk kepentingan politik tertentu. Beliau percaya bahawa sejarah harus dijaga daripada manipulasi politik agar tetap menjadi cerminan objektif dari peristiwa masa lalu. Seterusnya, beliau amat mementingkan pendidikan sejarah kerana beliau adalah seorang tokoh. Koh Kai Kim ini telah mendukung pentingnya pendidikan sejarah yang baik. Ia percaya bahawa memahami sejarah tidak hanya penting untuk pengembangan akademik tetapi juga untuk membantu warga negara yang berpendidikan dan peduli akan warisan budaya mereka. Akhir sekali, beliau sangat menegaskan bahawa pemahaman sejarah yang sesat ini kerana kritik terhadap pemahaman sejarah yang sesat kerana Koh Kai Kim telah mengkritik tafsiran sejarah yang salah. Ia memandang pentingnya mentafsirkan sejarah dengan jujur dan betul. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Isyrafati Zulkifli. Saya akan membentangkan analisis pemikiran tokoh Prof. Datuk Dr. Syed Hussein Alatas. Profesor Datuk Dr. Syed Hussein Alatas merupakan seorang pendukung dasar berbilang kaum dan bangsa. Berikut merupakan antara analisis pemikiran Syed Hussein Alatas. Bidang pemikiran Syed Hussein Alatas merupakan seorang sosiologi dan intelektual yang terkenal kerana sumbangannya dalam sosiologi perkembangan pemikiran kritis sosial.
Beliau juga seorang yang berpendidikan dan intelektual kerana Syed Hussein lantang menyuarakan pentingnya pendidikan dan intelektual dalam mengatasi tentangan dan perubahan dalam masyarakat. Ia memandang pendidikan sebagai alat pembebasan dan perkembangan masyarakat. Beliau sering menggunakan teori modernisasi kerana Syed Hussein Alatas juga terlibat dalam perbahasan teori modernisasi yang membahas proses transformasi masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat moden. Seterusnya ialah karya-karyanya pula berteraskan sosialisme Islam. Sebagai contoh, Syed Hussein Alatas telah mengarang sebuah buku yang bertajuk Islam dan Sosialisme. Dalam buku tersebut, beliau menekankan bahawa sosialisme Islam adalah berteraskan wahyu dalam Islam. Namun, sosialisme berperanan menghapuskan penindasan dan kekejaman terhadap kelompok manusia dan yang lemah dalam masyarakatan barat. Beliau juga lantang melawan rasuah. Syed Hussein Alatas merupakan tokoh yang keras melawan budaya rasuah. Beliau mencipta istilah jadong, iaitu jahat, bodoh dan sombong dalam menggambarkan pemimpin yang rosak akhlak dan tidak bertanggungjawab. Historiografi dan sejarah intelektual kerana melalui karyanya, Syed Hussein Alatas juga memberikan sumbangan penting dalam sejarah intelektual dan historiografi, terutamanya dengan menonjolkan tokoh-tokoh intelektual Islam dalam sejarah. Syed Hussein Alatas juga amat menekankan tentang pentingnya konteks lokal kerana beliau menekankan pentingnya memahami dan menganalisis fenomena sosial dan budaya dalam konteks lokal. Ia menyuarakan bahawa kerangka kerja konsep barat tidak selalu dapat diterapkan secara langsung di masyarakat Asia atau Muslim. Akhir sekali, pemikiran Prof. Datuk Dr. Syed Hussein Alatas mencerminkan usahanya untuk mengatasi tantangan dan ketidaksetaraan di dunia moden sambil tetap setia pada nilai-nilai budaya dan agamanya. Meskipun pemikirannya terutamanya terkait dengan konteks Malaysia dan Islam, kontribusinya dapat memberikan wawasan yang berharga dalam kajian sosial dan budaya secara global. Okey. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Daniel. Saya akan membentangkan tentang perbandingan pemikiran tokoh di antara Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ko Kek Kim dengan Profesor Datuk Dr. Syed Hussein Alatas. Pemikiran Ko Kek Kim lebih fokus kepada sejarah dan seperti yang dapat dilihat juga, penulisan beliau banyak memberi pendedahan tentang sejarah negara kita. Manakala pemikiran Syed Hussein Alatas pula lebih kepada aspek sosial dan politik dalam masyarakat. Hal ini berketepatanlah dengan bidang yang diceburi oleh kedua tokoh tersebut. Ini kerana tokoh pertama Ko Kek Kim merupakan ahli sejarawan, manakala tokoh kedua ialah Syed Hussein Alatas merupakan ahli akademik dan falsafah. Seterusnya, perbandingan yang kami lakukan adalah berdasarkan dari aspek pendidikan. Bagi Ko Kek Kim, pendidikan adalah asas ataupun identiti sesebuah masyarakat, manakala bagi Syed Hussein Alatas pula, pendidikan merupakan alat ataupun kunci utama dalam penyelesaian segala masalah yang berlaku. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ani Ashraf bin Ismail. Saya akan membentangkan analisis pemikiran tokoh Profesor Emeritus Ko Kek Kim. Ko Kek Kim ialah seorang sejarawan dan ahli falsafah Malaysia yang terkenal dengan sumbangannya dalam bidang sejarah dan pemikiran intelek. Walaupun tidak tertumpu sepenuhnya berfokus kepada falsafah, tetapi pandangan beliau terhadap sejarah dan perkembangan masyarakat mempunyai implikasi falsafah. Terdapat beberapa elemen pemikiran Ko Kek Kim dan kaitannya dengan subjek falsafah dan isu semasa. Dari perspektif sejarah dan falsafah adalah sejarah sebagai cerminan falsafah. Ko Kek Kim sering melihat sejarah sebagai cerminan nilai dan falsafah sesebuah masyarakat. Selain itu, konteks falsafah dalam sejarah adalah penting. Pemahamannya terhadap sejarah sering membuka pintu untuk memahami cara berfikir dan nilai-nilai yang mendasari sesuatu budaya. Dalam melihat perkembangan sejarah, Ko Kek Kim mungkin menekankan kepentingan memahami konteks falsafah dan nilai yang menyokong peristiwa sejarah. Di samping itu, dari segi identiti nasional dan keluarga negara, iaitu konsep identiti Malaysia serta multikulturalisme dan toleransi, Ko Kek Kim telah menyumbang kepada pembentukan pemahaman identiti Malaysia.
Pemikirannya boleh dikaitkan dengan persoalan falsafah tentang identiti nasional, pluralisme budaya dan isu kewarganegaraan. Pemikiran Ku Klux Klan mungkin mencerminkan pandangan falsafah tentang kepentingan multikulturalisme, toleransi dan keharmonian dalam masyarakat yang pelbagai. Tambahan pula dari sudut isu semasa, terdapat juga pengaruh sejarah terhadap isu kontemporari. Ku Klux Klan mungkin melihat isu semasa sebagai hasil daripada peristiwa sejarah dan perkembangan nilai masyarakat. Pemikirannya boleh memberikan perspektif yang unik terhadap isu politik, sosial dan ekonomi semasa. Selain itu, terdapat pendidikan dan pemahaman masyarakat. Pemikiran Ku Klux Klan tentang sejarah dan falsafah dapat memberikan gambaran tentang kepentingan pendidikan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap isu yang kompleks dan kontroversi. Dari segi kritikan terhadap orientalisme dan kolonialisme adalah pemikiran pasca kolonial. Ku Klux Klan mungkin mempunyai pemikiran pasca kolonial dalam menilai kesan penjajahan terhadap pemikiran dan struktur masyarakat Malaysia. Ini dapat dihubungkan dengan isu falsafah tentang kuasa, hegemoni dan penentangan. Selain itu, kepentingan pendidikan dan kesedaran sejarah iaitu peranan pendidikan dalam membentuk falsafah masyarakat. Pemikiran Ku Klux Klan mungkin menekankan kepentingan pendidikan dalam membentuk falsafah dan nilai masyarakat. Kesedaran sejarah dapat menjadi asas untuk memahami identiti dan tanggungjawab warga negara. Kesimpulannya, terdapat pelbagai pandangan dan tafsiran Ku Klux Klan yang perlu diingati. Analisis lanjut mungkin diperlukan untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang pandangan beliau mengenai subjek ini. Okey, saya akan meneruskan kepada analisis pemikiran tokoh Syed Hussein Alatas. Beliau adalah seorang cendekiawan dan sosiologi Malaysia yang terkenal dengan sumbangannya kepada pemikiran sosial dan intelek. Pemikirannya merangkumi pelbagai bidang termasuk sosiologi, politik dan falsafah. Terdapat beberapa konsep dan pemikiran yang dapat dikaitkan dengan subjek falsafah dan isu semasa. Antaranya ialah falsafah dan pemikiran kritis. Beliau berpandangan kritis terhadap pemikiran barat dan menyokong pemikiran tempatan yang berteraskan nilai tradisional Asia. Seterusnya, Islam dan budaya Melayu. Beliau sering membincangkan peranan Islam dalam budaya Melayu dan bagaimana nilai-nilai Islam yang dapat diselaraskan dengan konteks budaya tempatan. Pemikiran beliau mungkin menunjukkan bagaimana falsafah Islam boleh menjadi asas untuk memahami dan menyelesaikan isu semasa. Selain itu adalah kritikan terhadap penjajah dan imperialisme. Beliau terkenal dengan pandangan kritisnya terhadap penjajah dan pengaruh imperialisme barat di dunia Islam dan Asia. Di samping itu adalah pemikiran dari segi globalisasi dan isu semasa. Beliau mencerminkan kebimbangan tentang kesan globalisasi terhadap masyarakat tradisional. Seterusnya adalah beliau mengatakan pentingnya pendidikan dan penyelidikan. Beliau sangat menekankan kepentingan pendidikan dan penyelidikan sebagai alat untuk pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kontemporari. Antara karyanya yang telah beliau hasilkan, beliau menggalakkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran tentang realiti sosial mereka. Pemikiran seterusnya, beliau mengenai rasuah harus dijadikan sebagai penyelesaian kepada masalah ini dan bukan hanya sebagai sumber rujukan. Karya beliau mengambil pendekatan teori yang sistematik dan menarik, metodologi yang sesuai serta menunjukkan ketajaman analisis yang luar biasa. Teori beliau menyeluruh dengan menegaskan perlunya mengenal pasti ciri-ciri rasuah dan bagaimana untuk membendungnya. Katanya, kesimpulannya, analisis terhadap pemikiran Syed Hussein Alatas perlu diberikan perhatian yang lebih mendalam dalam konteks sejarah, budaya dan politik di mana beliau beroperasi. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap karya beliau dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang perspektif, tentang falsafah, budaya dan isu semasa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Rabiah Tadawiyah binti Syams Azwan akan membentangkan untuk kesimpulan. Rumusan yang terhasil berdasarkan perbandingan kedua tokoh tersebut dapat dilihat berdasarkan cara pemikiran mereka. Pemikiran Profesor Emerita Tan Sri Datuk Dr. Ko Klux Klan lebih menitik beratkan sejarah. Ini kerana beliau menganggap kesejarah yang sedia ada merupakan kunci kepada segala peleraian masalah yang timbul pada masa kini.
Dengan mengkaji sejarah juga, kita mampu memastikan kesilapan yang berlaku pada masa lalu tidak akan berulang lagi. Pemikiran Profesor Dr. Syed Hussein Alatas pula lebih menitik beratkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat setempat dan juga isu-isu semasa yang berlaku, contohnya seperti masalah ekonomi dan konflik politik. Walau bagaimanapun, pemikiran kedua tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemajuan masyarakat dan negara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sumbangan dan jasa yang mereka telah berikan seperti hasil penulisan buku-buku dan keberhasilan mereka dalam mengharumkan nama negara Malaysia. Oleh itu, kita sewajarnya mengenali tokoh-tokoh yang dapat di negara kita, lebih-lebih lagi generasi muda yang bakal menjadi pelapis kepada keharmonian masyarakat dan secara tidak langsung mampu memacu negara ke arah yang lebih maju. Sekian, terima kasih.